Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pun satu kaum, satu golongan di dalam majlis ilmu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkatan kepada orang yang berada di dalam majlis ilmu. Para malaikat akan mengucapkan selawat dan memohon ampun kepada orang yang berada di dalam majlis ilmu dengan kata-kata mereka, Allahumma ighfir lahum, Allahumma rahamhum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma rahamhum. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa orang yang berada di dalam majlis ilmu, Engkau berikanlah rahmat kepada orang yang berada di dalam majlis ilmu. InsyaAllah, ya tuan-tuan sekalian, seperti mana yang kita maklum, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan salah satu syarat untuk kita menuntut ilmu ialah tulus zaman, iaitu masa kita mengaji itu panjang, masa kita mengaji itu lama. Ada orang mengaji 40 tahun, ada orang mengaji 20 tahun. Jadi masa itu masa yang lama, tidak ada jalan pintas. Tuan-tuan, insyaAllah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sempat habis kitab Bukhari ni. Tak tahu berapa tahun kita nak ngaji ni. Tak tahu lah. Kalau saya mati dulu, ngaji tak ada akhir. Ataupun tuan-tuan mati dulu, tak ada habis. Jadi kita doa supaya umur kita apa? Umur kita panjang, boleh ngaji sampai akhir, insyaAllah. Baik, tuan-tuan, sekarang kita sampai pada malam ini berkenaan dengan Salatul Witri, yang mana di sisi mazhab Hanafi hukumnya adalah wajib. Jadi orang mazhab Hanafi lepas dia sembahyang isyak, dia sembahyang sunat ba'diyah, dia akan sembahyang pula sunat witir. Allahu Akbar. Sunat witir di sisi mazhab Hanafi hukumnya adalah wajib. Jadi siapa mazhab Hanafi, dia tidak boleh tinggal sunat witir sejak dia balik, sejak dia balik. Kita tengok pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan tuan-tuan, saya nak maklum sekali lagi, kitab Bukhari kita ni, yang kita sedang ngaji ini, bukan kata kitab mazhab Syafi'i. Jangan berkata kita ngaji ini kitab mazhab Syafi'i. Tak, bukan. 4 mazhab dia ambil daripada hadis ini. 4 mazhab. Kecuali Syiah saja tak terima. Mazhab Syiah dia tak terima hadis Bukhari. Tapi 4 mazhab semua dia pakai. Jadi bukan mazhab Syafi'i, tak boleh kata mazhab Syafi'i tak, bukan. Sebab tu tuan-tuan tengok nanti ni, malam ni insyaAllah kita akan jumpa hadis berkenaan tidak ada kunut di dalam solat subuh. Itu mazhab lain daripada mazhab Syafi'i. InsyaAllah kita tengok satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak Umar, siapa nama dia? Abdullah bin Umar, seorang yang amat ambil berat tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sampai ke tempat dia nak terkencing, tapi dia tahan kencing dia kencing di depan. Orang tanya, kenapa hang tak kencing di situ? Dia kata, sebab Rasulullah dia tidak kencing di sini, dia kencing di depan sana. Sampai 100 kali dia ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dan Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Abu Hurairah kata, aku adalah orang yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa boleh lawan aku, kecuali siapa? Ibnu Umar boleh lawan aku. Jadi pasal apa? Pasal aku semata-mata berdasar hafalan, tetapi Ibnu Umar dia hafalan dan dia tulisan. Dia hafal dan dia tulis. Sebab tu dia lebih banyak lagi daripada dia berasa. Aku orang nombor 2 pada dia. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan apabila Sayyidina Umar meninggal dunia, Sayyidina Umar kata, jangan namakan Ibnu Umar sebagai khalifah selepas aku.
Dia Umar saja ditanya oleh Allah Ta'ala tentang pemerintahan, jangan anak cucu Umar. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tanya Umar. Itu sedikit latar belakang berkenaan dengan Ibn Umar. Diceritakan dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat malam. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat malam dua rakaat. Solat malam dua rakaat, masna, dua rakaat. Buat satu rakaat, lepas dua rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bangkit pula dua rakaat. Bayar rakaat pertama, rakaat yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu buat lagi dua rakaat, macam kita buat tarawih dalam bulan Ramadan. Sementara waktu siang, maka solat sunat maka dibuat 4 rakaat. Dari 4 rakaat, lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Solat malam dua rakaat. Sekiranya kamu khawatir subuh datang, subuh 5.42, kita jaga-jaga ambil air semayang Pak tu, siap keluar daripada air, elok nak angkat takbir, tengok 5.40, tinggal 2 minit lagi. Kalau solat tahajud dengan solat witir tak dan awak akan turun. Jadi Nabi kata, kalau takut subuh datang, solatlah 1 rakaat untuk witir, menggandakan solat yang telah kamu kerjakan. Nabi kata, taklah kamu solat apa? Solat witir. Menunjukkan di sini pada tuan-tuan, antara solat tahajud dan solat witir lebih apa? Lebih dituntut. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, kita tengok pasal mazhab Hanafi tuan-tuan. Mazhab Hanafi lebih berat sangat tentang solat witir. Di riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Salah samarat Nabi ulang. Al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu adalah wajib. Haqqun itu makna hak yang wajib ditunaikan. Siapa yang tidak menunaikan solat witir, falaysa minna, dan dia bukan daripada golongan kami, bukan daripada orang Islam. Satu mazhab Hanafi, dia kata berdasarkan hadis tersebut, maka saya berpendapat bahawasanya solat witir itu hukumnya adalah wajib. Baca orang mazhab Hanafi, akan sembahyang 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita kata solat itu solat fardu, sementara solat witir solat wajib. Dia ada beza antara fardu dengan apa? Fardu dengan wajib. Jadi tuan-tuan, kita takkan nak tunggu wajib buat kan? Lagi orang tak kata wajib tak buat. Buat 1 rakaat sudah. Buat sekian, cara sekian dah. Jangan tinggal. 1 rakaat saja. Allah Akbar. Lepas sembahyang apa? Kalau puasa tak boleh bangkit pada akhir malam, buat lepas isyak. Lepas isyak sembahyang apa? Ba'diyah tu. Usalli qabla isyak rakaatain ba'diyah rakaatain Allah Akbar. Saja aku solat 2 rakaat. Solat isyak selepas isyak 2 rakaat tunai kerana Allah Taala. Saja aku solat selepas isyak 2 rakaat tunai kerana Allah Taala. Lepas tu bangkitlah baca 1 rakaat sudah. Sekian sudah. Kalau buat hebat-hebat sangat lagi tinggal terus. Buat sekian. Tapi 15 tahun dah tak pernah tinggal solat witir 1 rakaat. 1 rakaat dah tak mana. Itu lebih baik lagi daripada buat sampai 11 rakaat. Tapi buat sekali seumur hidup. Sekali tu je lah. Aku solat witir 11 rakaat tu, buat juga. Aku buat pasal Jahannam dulu. Labat lagi tak nak lah. 11 rakaat dia kata teruk. Ya, tak. Satu sudah. Usalli sunnatal witri rakaatan, kata Allahu Akbar. Saja aku solat witir 1 rakaat tunai kerana Allah Taala. Lepas waradhdallin amin, qul huwallahu ahad, sampai habis. Lepas tu qul a'udzu birabbil falaq. Lepas tu qul a'udzu birabbin nas. Allahu Akbar. Tak sampai 5 minit. Tuan-tuan, mazhab Hanafi kata hukumnya wajib kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat witir. Kan sunnah tu fi'lun Nabi, qaulun Nabi, taqrirun Nabi. Kata-kata Nabi, perbuatan Nabi dan takrir Nabi. Takrir itu Nabi senang. Ada dia awal dia makan bok tadi mbak nak. Ada orang tanya. Makanya Rasulullah semua sangat misal dari macam pun pasal tu haram kan makan buah ni. Dah Nabi kata tak haram, tapi aku tak bisa makan, tak lalu nak makan. Itu takrir Nabi.
ataupun Nabi diam, tak ada apa. Nah, itu tak perlu Nabi. Jadi fi'lun Nabi SAW, perbuatan Nabi tidak pernah meninggalkan solat witir. Sebab tu mazhab Hanafi dia kata apa? Hukum dia wajib. Nabi tidak pernah meninggalkan fil hadar was safar. Sama ada dalam keadaan Nabi tidak musafir ataupun dalam keadaan Nabi musafir. Nabi meninggalkan solat witir. Jadi kita buat. Tahu ni pun solat witir. Okey. Itu satu. Nabi Muhammad SAW kata, witir haqqun kaman lam yutir falaysa minna. Siapa yang tidak solat witir, maka dia bukan daripada golongan kami. Jadi ambaran tu ambaran yang apa? Ambaran yang berat. Jadi tuan-tuan, kalau boleh jangan tinggal. Bermula bila? Malam ni juga. Tak ada tangguh hidup, tobat nak buat apa Betul sebulan nanti ni kami buat witir pula. Betul baru tengok sahabat bulan lepas tapi tak nak buat lagi. Tunggu bila malam ni ya. Tak nak buat malam ni tu mati. Baca okey lah tak ada. Tak ada lah witir tu mau duduk sekali malam belum mati. Buat bila tuan-tuan malam ni juga. Buat macam mana? Sebelum balik. Buat sebelum balik. Sebelum kita balik. Daripada rumah lagi mungkin dah tobat dahulu. Ya dah. Buat dah lagi. InsyaAllah. Walaupun satu rakaat saja. Okey. Boleh tak? Jadi tuan-tuan nak buat lagi. Kalau nak mencapai makam para wali, dia kena witir, kena tahajud, kena puasa, kena itu. Ulama ditanya, macam mana tak kamu mencapai makam wali? Dia kata, aku mencapai makam wali dengan beberapa perkara. Yang pertama, aku sentiasa berlapar pada waktu siang, iaitu pada sentiasa puasa sunat, puasa pulang sehari. Yang kedua, aku tidak pernah meninggalkan solat tahajud pada waktu malam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah aku suka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah bertahun-tahun aku buat benda tu, maka Allah Taala angkat darjat aku menjadi waliullah. Jadi tuan-tuan, senjata para wali adalah solat malam. Dan mereka tidak pernah meninggalkan solat witir. Kalau kita buat kita tak jadi wali pun jadi wali nikah pun jadi lah. Tak jadi wali Allah, jadi nikah pun jadi lah. InsyaAllah jangan tinggal. Pada para Nabi kata wajib. Solat malam ni wajib. Termasuklah witir. Bagi umat Nabi Muhammad SAW merupakan itu sunnah tambahan pahala kita pada hari akhirat. InsyaAllah. Jangan tinggal solat witir. InsyaAllah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Rasulullah SAW solat 11 rakaat. Sama Muhammadiyah kita ngaji tengok batang. Nak ngaji habis dah. Ngaji nak habis dah. Dan ngaji pun nak habis dah. Lepas dapat tahajud Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan tulis sebelah itu, sakit-sakit buat nak pernah tidak mana-mana lah. Pusing tu. Macam mana boleh jadi sebelah? 8 tulis itu. 8 tahajud, 3 witir. 8 tahajud, 3 witir. 8, 9, 10, 11. 8 tahajud, 3 witir. Jadi Nabi buat macam mana? Jadi solat 2-2. 2, 1-2, lepas tu 2, 2, 4, 6, 8. Siapa dia ikut kelas hafal Quran tu? Siapa dia ikut kelas hafal Quran saya, tak tunggu Ahad, buat tahajud tu buat satu ain. Satu rakaat tu satu ain. Sebab satu juzuk tuan-tuan dia ada, satu juzuk dia ada 8 ain. 8 ain, 8 robok dia panggil. Jadi kalau dah buat 8 ain, tiap-tiap satu rakaat tu satu robok. Satu ain, cukuplah dia apa? Dia satu juzuk. Sementara di Mekah Al-Mukarramah dia buat semuka. Dia buat tarawih tu semuka. Tiap-tiap satu rakaat semuka. Satu juzuk dia ada 20 muka. Buat 20 muka jadi 20 rakaat. Jadi kalau kita nak buat macam ni, nak buat cara senang, buat cokiah sudah lah. Cokiah, kita semua main cokiah lah. Tak apa lah cokiah, tapi berkekalan, tak apa, tak ada masalah. Orang tak buat apa, 20 tahun lah. Tahajud, rakaat tambah macam apa? Aku baca Qul Huwallah. Rakaat yang kedua, Qul A'udzu Birabbil Falaq. Rakaat yang ketiga, Qul A'udzu Birabbin Nas. Main tu ya. Lepas tu rakaat keempat, dapat ada lagi tak. Lepas tu rakaat keempat, 5 benda, Idza Ja'a Nasrullah. Lepas tu yang ke-6, Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Lepas tu benda, Inna A'tainakal Kautsar. Cukup 8 rakaat. Ataupun setiap rakaat Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbin Nas. Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbin Nas. Kontrak surah tu ya. Allah Akbar. Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbin Nas. Tak lagi pun bangkit, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbin Nas.
Maksudnya siapa baca surah tu ya? Saya pun boleh surah tu ya. Dia tak apa boleh. Tak apa. 8 rakaat. Clear. Dan kemudian witir 3 rakaat. Itu sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan juga. Sebab dia tak tentukan surah. Dia tak tentukan surah. Kalau dia tentukan surah, mati dah. Saya kata yang pertama, surah tahajud rakaat yang pertama, lepas waladhdallin kena baca amma yatasaalun. Sampai habis tau. Rakaat yang kedua, wan nazi'ati gharqa. Kena sampai habis. Rakaat yang ketiga, abasa wa tawalla. Yang keempat, idza syamsu kuwirat. Pakai tobat dah hum tak syarah. Sebab dia tak tentu surah. Bila tak tentu surah, tuan-tuan buat saja. Asalkan dia 8 tahajud 3 kita. Itu kena sunnah tadi. Tadi kita buat cokian sudah. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat kita. Dah. Tapi amal dah berapa tahun tuan-tuan? 15 tahun. Pakcik buat lama mana pakcik? Alhamdulillah, kakak lah ni 25 tahun dah pakcik buat. Tapi surah apa? Surah itu saja. Pada bangkit ada nak kata wahai hamba tu sejak siapa yang sentiasa bersolat tahajud pada waktu malam bangun masuk syurga tanpa hisab. Kita pun bangkit ke, kita nak masuk syurga tanpa hisab tu, malaikat kata apa? Wah, qul huwallahu qul ya kafirun. Qul huwallahu qul ya kafirun. Qul huwallahu setiap malam maktu dia. Tapi dia orang buat 20 tahun dah. Kalau masuk tu. Pasal apa? Kita tiket kita pasal 20 tahun. Pasal masa kita buat tu masa yang lama. Sehingga kita dianggap sebagai ahli tahajud, sebagai ahli tahajud. InsyaAllah. Tuan-tuan, Nabi kita suka buat amal inda inqalla dawana wa inqalla. Biarlah berterusan walaupun sikit. InsyaAllah tuan-tuan buat, saya boleh dapat pahala. Saya buat pun saya boleh dapat pahala. InsyaAllah. Jadi kalau dengar balik tak buat, tak jadi. Tak pakai wala satu sen pun. InsyaAllah. Kita mula bila tuan-tuan? Malam ni kita buat dengan witir dulu. Kita praktis dengan witir dulu. Lepas sembahyang isyak tak lagi, ba'diyah kita terus buat witir 1 rakaat. InsyaAllah. Mula malam ni. Dan kita tengok beliau sujud lama, satu sujud beliau kira-kira selama kamu membaca 50 ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya kembali. Mari kita tengok tak 50 ayat. Okey, kita tengok surah pendek dulu. Kita tengok surah yang pendek. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Itu surah yang pendek. Itu pendek. Kalau alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, itu panjang-panjang. Sekarang kita tengok surah yang pendek dulu. Tuan-tuan tak bagi catat. Berapa muka surat no? Berapa muka surat untuk surah pendek? Berapa muka? Nabi baca amma yatasaalun idza syamsu kuwirat. Ini lagi pendek. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujum inqadarat. Okey. Daripada surah juzuk 1, daripada surah ni idza syamsu kuwirat wa idza an-nujum inqadarat, ni ayat 1, ni ayat 2. Sampai habis surah tu baru 29. Baru 29 ayat. Okey. Sekarang ni kita masuk 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak ketik surah At-Takwir dan surah Al-Infitar, 2 surah tu. Kita bacanya surah Takwir. Bolehlah Takwir. Satu surah Takwir dan satu surah Al-Infitar. Infitar I-N-F-I-T-A-R. Tuan-tuan ketik itu. Tuan-tuan, tuan-tuan ketik sana. Jadi saya akan saling kat dia. Saya pun tak ketik ini. Jadi satu surah Idza syamsu kuwirat, lepas tu Idza sama'u fatarat. 2 surah tu. Jadi pokok lama tuan-tuan.
Sama tak? Semua. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat wa idza jibal. Ada ni. Kita tengok tak? Saya pun tak pernah test, Pak. Saya pun tak pernah test. Malam ni kita apa? Kita test tengok. Sujud. Masa sujud bukan dia rokok. Sujud. Masa apa? Masa dia beliau sujud lama, satu sujud beliau kira-kira selama kamu membaca 50 ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya. Kalau sujud tahan sikit. Sujud tahan sikit. Kalau rokok kan sembang lagi. Dia sembang. Okey, jadi catat lama. Itu surah apa? Surah pendek. Sekarang kita tengok kalau alif lam mim. Kalau alif lam mim, catat tadi. Itu kita kira 50 ayat surah pendek. Sekarang kita kira 50 ayat surah panjang. Panjang sikit. Dia ambil dia berapa? Alif lam mim. Zalikal kitab. Ini kita kira ni terus. Okey, tuan-tuan. Tunjuk dalam mana? Habis ni, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu innal ladzina kafaru sampai bawah ni baru 16 ayat. Baru 16. Lepas tu masaluhum kama salil ladzi sawqada nara baru 24. Lepas tu daripada sini wa basyiril ladzina amanu baru 29. Lepas tu dia wa qala rabbuka lil malaikati baru 37. Kemudian sampai tang bawah ni, sampai habis ni qullah bitu minha jami'a baru 48. Ini 49 baru 50. Apa pasal dia tak ni? 1 2 3 4 5 6. Cepat dia ni 6 surah. Dia nak masuk surga tu kan. Nabi. Kita dia Nabi. 6 apa? 6 muka surat. Kita tak Nabi kena 12 kena ganda. Jadi pasal apa? Pasal kita bukan Nabi. Dia Nabi, dia makam tinggi. Jadi tuan-tuan, sujud dia 6. Tulis dia 6 muka surat surah panjang. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Itu kata amalan kita nak amalan Nabi itu macam langit dengan apa? Macam langit dengan bumi. Kita kalau kita baca, kita tak nak kira, tuan-tuan. Kita tak tahu. Apabila kita baca dan kita kira, baru kita tahu berapa lama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud. Okey. Itu kadang-kadang orang sujud lama. Tuan-tuan tengok dia Mekah kan. Kadang Arab dia sujud lama. Dia baca doa apa dah Allah. Kita bangkit dah sampai habis mayang dia tak gini sujud. Jadi dia panjang. Dia ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga melakukan solat sunat 2 rakaat. Sunat saja sebelum solat subuh. Jadi solat sunat sebelum solat subuh. Allahu Akbar. Mai sebelum tu. Jadi kita tengok pada alam. Kalau kita mai kita tengok siang, tak sampai pukul 6 lagi, tak apa. Kita semayang sunat Allahu Akbar. Kalau kita mai 6:10 dah, kita duduk kawasan depan tu, kita Allahu Akbar, orang tunggu kita seorang je lah. Itu orang kata ngaji fiqah lah. Orang yang ngaji fiqah, kita imam dan makmum, dia kata tidak sunat bagi kita melakukan solat sunat ketika hampir nak qomat. Kita dah tahu lah, bila solat subuh dia akan tunggu 15 minit. 15 minit. Ataupun kita tabur pukul 6 lah, senang. Kita tabur pukul 6. Jadi kalau kita tengok main 6:10 dah orang tak qomat lagi, tak ada siapa dah main sunat, janganlah kita ada Allahu Akbar. So imam pun tak sunat untuk solat sunat pada ketika itu, apatah lagi makmum. Dah lah dia main sunat, duduk depan lah tu. Allahu Akbar lagi, dia tunggu dia lah. Jangan tu. Dalam kitab fiqh dia kata tidak sunat kita solat sunat sekiranya sudah hampir nak apa?
sudah hampir nak dihormatkan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau kita masih awal, kita hendaklah solat sunat fajar sebelum solat subuh. Yang sebelum solat subuh. Itu sunat Rasulullah SAW. Kemudian bila berbaring ke kanan menunggu pemberitahuan untuk solat subuh. Ini jangan buat. Nabi lepas mayah ada sunah Nabi yang kita tak boleh buat. Kita mayah sunat di rumah, sementara tunggu orang azan kan. Orang lepas tu lepas mayah sunat kita duduk macam tu. Kata nak abang ni tidur baring. Bukan duduk macam ni tak. Tidur baring belah rusuk kanan, lepas tu kita buat macam tu. Tak dia apa 7-5 minit Sekejap 7-5 minit. Jadi ada benda yang kecuali kita di masjid ni kan. Di masjid ni kita duduk di belakang tu, kemudian kita nak ikut sunat lagi, kita pun tidur baring belah rusuk belah ni. Tidur itu tak apa. Tak kira orang pemat kita dengar. Kalau di rumah jangan try. Kalau buat tak lagi sedap-sedap 7-10. Subuh terlepas. Jadi contoh Rasulullah dia buat apa? Dia baring sebelah kanan itu, kemudian orang Abdullah ibn Maktum akan masuk. Mai ataupun Bilal bin Rabah, dia kata ya Rasulullah, hana waktu salat ya Rasulullah, sudah hampir waktu salat. Itu Nabi pun bangkit, kemudian dia pun turun qomat. Itu yang Rasulullah SAW. Di sini apa tuan-tuan? Di dalam hadis ni 2-3 benda yang kita dapat. Yang pertama sekali menjadi sunat kita solat 11 rakaat, iaitu 8 tahajud, 3 witir, 1. Yang kedua sujud 50 ayat. Itu kita tak mampu nak buat. Kita tidak mampu untuk buat. Kemudian yang kedua istimewa daripada hari ini adalah jangan meninggalkan solat sebelum subuh. Solat sebelum subuh. Jadi kalau main-main tuan-tuan, kalau tengok waktu masih ada lagi, masih awal lagi, terus kita solat apa? Solat subuh. Nabi kata salatul fajri qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Habis dia cukup. Solat sebelum subuh, yakni sebelum sunat sebelum subuh, Nabi kata lebih baik daripada dunia dan juga segala isinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi pahala dia lebih baik daripada dunia dan segala isi dia. Nak abang kata pahala dia tu amat banyak dan amat besar. Jangan tinggal. InsyaAllah tuan-tuan, kita kekalkan benda itu. Aisyah hadis 528. Tengok nota di bawah sana. Tengok nota muka surat 7. Solat witir adalah solat yang ganjil bilangan rakaatnya 1, 3, 5, 7, 9, 11 atau 13 ataupun 13. Atau teratur 13 saya aku tak pernah buat. Kita buat setakat 12 kan. 11 tu paling banyak, 13 tak pernah buat lagi. Jadi rupanya dia bilangan terbanyak dia 13. Waktunya sesudah solat isyak. Lepas solat isyak dah boleh buat? Dah boleh tak solat isyak? Tak apa. Dan kemudian dalam bulan Ramadan mesti orang tanya soalan Ustaz, macam mana kalau kita solat isyak dah, kita nak buat baulak tu banyaklah soalan tanya dia. Okey, tak apa. Sama dia saya tanya. Duk buat isyak buat isyak tak? Kita tak risau lagi Ustaz. Tak risau tak buat saya tanya. Tanya saya jawab soalan. Jadi tuan-tuan kalau dia kata alhamdulillah saya tak witir tak malas, tak pernah tinggal. Orang yang macam tu kita jawab soalan dia. Masa kita jawab soalan memberi manfaat kepada dia. Jadi okey, tuan-tuan tentang witir dalam bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan jadi makmum, saya mengesyorkan tuan-tuan jangan buat witir. Kalau tuan-tuan nak solat tahajud lagi pada waktu malam. Jadi bila orang dah solat habis bangun tu, orang witir, kita duduk belakang. Sebab jadi amalan kita semayang sebelum sahur kan. Kita nak bangun sahur kan. Bangun sahur kita semayang tak 2 rakaat. Lepas dia sunat tahajud 2 rakaat. Ya Allahu Akbar. Tahajud 2 rakaat. Lepas tu kita solat apa? Itu solat witir. Tapi selapangnya tahajud 2 rakaat. Malam bulan Ramadan kita buat tarawih, lepas tu elok kita bangun sahur ataupun kita makan sahur dulu. Makan sahur dulu ada waktu lagi. Kita tahajud 2 rakaat, kemudian kita buat witir 1 rakaat. Okey. Kalau orang yang macam tu tuan-tuan, orang yang macam tu dia jangan solat witir. So, imam tak payah. So, imam dia jadi imam tugas orang tu, dia kena solat witir juga. Takkan dia nak kata macam mana saya tak mau solat witir, saya orang dia cuma jadi imam.
Tak apalah, Pak Lantak ada depan. Kalau Pak Lantak tak ada, kawan tu, kalau aku duduk depan tak jadi, aku kena jadi witir, tak jadi. Tak jadi Tok Imam dia kena apa? Dia kena semayang juga. Dan semayang juga dia akan buat macam mana? Dia akan buat witir 2 kali dalam satu malam. Kalau cara biasa tak boleh. La witrana fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tapi kalau imam dia special case sikit. Dia kena buat apa? Dia buat witir, kemudian tak dia tahajud, kemudian dia tutup dengan apa? Tutup dengan witir lagi. Tapi kalau tuan-tuan jadi makmum, tak payah. Jangan buat witir. Boleh tak? Kalau dia tak solat malam, kalau dia tak solat malam, tak apalah, mayanglah terus. Tak lagi hak malam dekat syok pun tak mayang, hak ni pun tak mayang. Dua-dua lepas. Tak apa tu. Okey, kita tengok hadis seterusnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat witir setiap malam dan selesai pada waktu sahur. Kita tengok nota bawah, kira-kira dari jam 2 hingga terbit fajar tu. Allahu Akbar. Kita tengok apa jam. Kita siap apa? 5.42. Daripada jam 2, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, lepas tu pukul 6, kita kata 4 jam. Solat lebih kurang 20 minit. Lepas tinggal 3 jam lebih. 3 jam lebih. Kan subuh 5.42 kan? 5.42. Tinggal 3 jam lebih. Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dia sangat kita. Kita buat amalan tokia pun tak buat lagi. Tak tokia tu saja tahajud 2 rakaat, lepas tu witir 1 rakaat. Nabi tu solat daripada jam 2. Dan kalau tuan baca surah Waliyullah Allah lagi kita rasa tak terlawan amalan dia. Depa solat lepas pada waktu isyak sampai waktu subuh. Solat malam sampai waktu subuh. Dan Hasan Basri dia mengulang-ulang ayat yang sama. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ulang tu, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum sampai waktu berapa? Sampai waktu subuh. Dan mereka solat subuh dengan wuduk isyak sahaja. Sudah berapa lama kamu mengerjakan amalan ini? Sudah 25 tahun. Jauh langit dengan bumi tak. Tu pun, ya Allah, masukkan aku dalam syurga, ya Allah, supaya syurga cepat dia. Jadi, tuan-tuan, amalan kita jauh daripada apa? Daripada mereka. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat witir setiap malam dan selesai pada waktu sahur. Selesai pada waktu sahur. Okey. Tapi tuan-tuan, kalau kita duduk di pondok boleh. Mak saya masuk pondok baru ni saya tengok ayat. Memang boleh buat. Sebab di pondok dia tak ada apa. TV tak ada. Tengok di pondok dia kan. Tengok apa. TV tak tanya masjid tu. Masjid duduk lama. Mana lah di pondok ni. Baru 25 tahun. Baru 25 tahun. TV tak ada. Tak ada TV. Kita apa. Nak tengok TV dulu kan. Tambah Astro. Kita nak bayar 100 lebih. Mega Movie lah, Mula Hati lah, tak lagi tu dia kan, kata apa, sedap-sedap pukul 2. Tapi di pondok tak ada. Ada semua benda-benda. Jadi mereka boleh apa? Boleh tumpu untuk apa? Untuk baca macam-macam. Question apa? Tak ada. Saya duduk atas lantai tu. Saya kata, sebab dapur, itu boleh ayah. Tapi memang mereka boleh apa? Memang mereka boleh buat keadaan mereka macam tu. Okey. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, katanya Nabi SAW salat dan aku sedang tidur melentang di tikarnya. Contoh nak abad apa? Bilik Rasulullah ni kecil. Amat kecil. Kita master bedroom tu jauh. Punya besar. Elok nak pergi bilik aircon kan? Elok nak pergi bilik aircon. Dia kata nak berapa horsepower? Dia nak 2 horsepower. Udah, you punya bilik besar. 2 horsepower. Orang beli 1 horsepower saja tau. You beli satu aja. Bilik master bedroom ni besar kan? Besar ni. Horsepower. Tuan-tuan, beda kita dengan Nabi Muhammad SAW. Aisyah tidur sampai Rasulullah meriang masa kain kaki dia. Kain kaki dia. Lepas tu tak lagi dia pun dah ada kaki dia perekotnya dia. Elok Nabi dah sujud lama dia tarik balik. Kata Nabi nak sujud tak lagi, tarik kaki dia.
Nak abang kata kecilnya bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu? Kekasih Allah. Kekasih Allah. Tuhan yang maha kaya. Kalau Tuhan pandang kekayaan, Tuhan akan bagi Nabi itu seorang yang kaya. Tapi Nabi kata apa? Wahai Fatimah, jangan kamu bersedih, kerana Allah Ta'ala turunkan kekayaan di dunia ini 1% saja. Allah Ta'ala simpan kekayaan kita di akhirat 99%. Tuhan kita tengok Bill Gates yang kaya tu, kita tengok Hasan al-Bolkiah, Sultan Brunei itu yang kaya tu, Allah Ta'ala bawa turun 1%. 1%, 99% Allah Ta'ala simpan di akhirat. Ini bukan tempat ini. Tempat ini tempat untuk mencari bekal ibadat. Kita nak tolak sebenar ialah di akhirat. Tu. Ya. Fatimah tarik di mana Nabi kata tarik banyak tengok permata. Nabi kata tuan, tarik tengok berlian. Tarik lagi yakut merah semua tu. Orang perempuan tengok permata Allah. Lepas tu tarik lagi tengok barang emas penuh dengan timah. Nabi kata Fatimah pegang pun. Nabi kata Fatimah lempak balik. Lempak balik. Dia pun lempak kan. Enggak perasaan sedihnya lempak. Kata Fatimah, kekayaannya sebenarnya adalah di akhirat, bukan di dunia. Jadi tuan-tuan, pihak dari siapa yang kerja cari dia petang, pagi, sampai malam, sampai jemaah tak pernah main kuda, baru tak pernah main, itu kena pijak bang. Pijak ni. Okey. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW salat dan aku sedang tidur melentang di tikarnya. Ketika beliau hendak solat witir, beliau membangunkan aku, lalu aku witir pula. Jadi bukan suami saja sembahyang ni, Rasulullah nak ajak pada. Bukan suami saja sembahyang, tapi isteri pun kena sembahyang. Ku anfusakum ahlikum nara. Jaga diri kamu jangan bagi masuk neraka, dan jaga anak isteri kamu jangan bagi masuk neraka. Kata ini Rasulullah ajak. Apabila solat witir, dia pun tetap membangunkan isteri dia untuk solat witir. Jadi ini pengajaran kepada kita tuan-tuan. Ada orang majlis ilmu, rajin main sembahyang, ramai-ramai, tapi anak bini tak duduk orang. Anak lelaki dia main bola pakai seluar pendek. Itu tak stabil lah. Ngaji tak masuk. Ngaji dia ilmu dia tak faham lagi. Dia rasa dia main sembahyang Jumaat dah selesai. Dia rasa dia duduk main kuliah maghrib, dia tak main majlis ilmu, dia dah selesai. Belum selesai. Anak isteri itu akan kek dia masuk neraka pula. Sampai masuk lelaki sebelah dah, malaikat tarik. Pak, tunggu saya. Ni betul ke bini hang? Ya, bini saya. Dia betul ke anak perempuan hang? Ya. Lepas di dunia dulu tidak tutup orang, mereka kata hang tak pernah suruh lepas, hang tak pernah marah. Betul tak? Betul. Allah Ta'ala kata dapat lempak dia sekali masuk neraka. Allahu Akbar. Hadut ni kuliah maghrib itu sia-sia. Hadut ni dengan jemaah tu merasa masa tu tak berguna walau satu sen pun. Pasal apa tuan-tuan? Bukan kita buat salah, anak bini kita buat salah. Tapi dia heret apa? Dia heret kita kan. Itu yang jadi masalah tuan-tuan. Jadi kenapa tuan? Tengah orang dia ni, dia gerak anak dia yang subuh dia 3 kali. Tak mungkin, kita dia diam. Mahal gerak anak yang subuh lagi. Gerak dah lah, tak gerak dah. Lebih dia bangkit nyeri. Yang lain okey, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak okey, tapi tak ni tak okey. Jadi tuan-tuan, jangan sedai. Saya ingat dulu ayah kecil dulu, masa kecil dulu, dia gerak sekali lah, bangkit main subuh. Saya tak apa, dia pergi, kita lena balik. Lena, tak pergi. Kenapa potan main boleh? Oh dia. Oh tak boleh dia main Allah, tak saja aku semayang pada ayahku. Allah. Bayang tu dia tekuk kat ayah. Jadi tuan-tuan lama-lama dia lekat. Dia pindah tengah lewat ya. Pada kita tengah satu, dia lekat dengan sendiri dia. Tuan-tuan kita tunai tanggungjawab kita tak atau tidak menunaikan jaga tuan-tuan. Dah dia besar tak boleh buat parah. Saya ingat lagi di Taman Seri Pedang. Dia mengajak anak perempuan dia cuci kata kat mak dia macam ni. Daripada 3 5 sampai dia menikah, kata kat mak ni macam kawan-kawan. Lepas tu anak dia 3 5 duduk semak, duduk perai, duduk belah sana, duduk perai, benar tu duduk di ngaji semak. Kata kat ayah dia lebih kurang lah. Bayang kata, tak mayang Zohor ni kan? Kata apa? Kut aku. Kata kat ayah dia ni.
Kita dia kata macam tu, dia tahan, dia kata macam tu. Aku bawa masing-masing, jangan duk kacau saya. Baru 3 kali. Artinya tuan-tuan, masa tu baru kita nak lentok, bukan masa dia. Dia lawan kita balik, dia pindah balik. Dia dah jadi buluh dah. Jadi kalau nak tibai macam mana, tibai macam masa kecil, tibai, sampai besar dia apa? Sambil tibai, sambil habak. Jangan tibai saja, ada orang tibai saja, tak habak, tak boleh. Kalau jadi macam tu, dia dendang kita tuan-tuan. Dia dendang kita. Ayah tu ni seorang jahat. Tahanlah kepala dia kata, silap sikit, udah tibai. Kita tibai kalau kita habak. Ni nak habak bagi ayah, tibai tahu tak macam. Kalau ayah tak tibai, tak semayang, ayah dosa. Ayah tak tunai tanggungjawab. Ayah tibai ni adalah supaya hang semayang. Apabila hang semayang, ayah pun terlepas pada dosa, hang pun terlepas daripada dosa. Jadi semua pakat jadi elok. Dia tahu siapa ayah dia apa? Ayah dia tibai. Tuan-tuan nak letak macam besar dan tidak sekali. Kena jaga. Rasulullah dia witir, kemudian dia membangunkan aku untuk salat apa? Salat witir sama. Maka Rasulullah beramal, ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan anak isteri kamu daripada menjadi bahan bakar api neraka. InsyaAllah tuan-tuan, jangan kita saja kena tegur anak. Anak kuajaknya kena ni. Kuajaknya bagi pun. Sama saya hantar anak sekolah Cina lagi teruk. Lagi teruk, sampai dalam bercibai. Cibai, yang tak tahu. Ujian tak. Ingat ngaji sekolah Cina, mau boleh bahasa Cina, mau boleh faham Cina, tapi jangan dia panggil Cina atas elok. Ajak. Dan kita bagi cibai tu, dia tak puan. Yang dia tak puan. Tetap, kita ambil teknik Cina saja, tapi panggil dia tak elok, jangan apa? Jangan ambil. Tegak tuan-tuan, dia mula anak-anak. Okay. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, buatlah akhir salatmu di tengah malam, ganjil bilangan rakaatnya. Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, buatlah akhir salatmu di tengah malam, ganjil bilangan rakaatnya. Jadi itu salat apa? Witir. Sama ada 1 rakaat, 3 rakaat, atau 5, atau 7, ataupun 11, ataupun 13. Paling banyak 30 rakaat. Okey. Dari Sa'id bin Yasar radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika aku berjalan bersama-sama Abdullah bin Umar di jalan menuju Makkah. Dia tengah jalan yang menuju ke Makkah. Ketika aku merasa khawatir subuh akan datang, aku turun dari kenderaanku lalu aku solat witir. Sesudah itu aku susul Abdullah. Dia dengan jalan waktu malam takut mai waktu subuh terus sembahyang solat apa? Solat witir. Kalau kita tobat keadaan terus jenuh dah. Jadi sahabat dia sampai macam tu dia ambil solat. Tanya Abdullah, ke mana engkau? Sampai mana lama sangat? Jawabku, aku khawatir waktu subuh akan segera datang. Aku turun dari kenderaan lalu aku solat witir. Kata Abdullah, bukankah Rasulullah SAW itu ikutan yang baik? Jawabku, ya demi Allah. Kata Abdullah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah solat witir di atas kenderaan dia. Kita tengok satu di bawah. Solat witir selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW di mana saja walaupun beliau sedang di atas kenderaan. Jadi solat sunat boleh solat di atas kenderaan dan boleh tidak menghadap kiblat. Itu dia punya istinbat dia, istinbat hukum. Allahu Akbar. Tak menghadap kiblat pun tak apa, tidak ada sebarang masalah. Tapi solat hormat waktu, jadi ni tadi khusus haji jadi kan dia bertanya, Ustaz, macam mana solat hormat waktu kena qada balik tak? Ya, solat hormat waktu kena qada balik. Contoh naik kapal terbang kan, naik kapal terbang pergi ke Mekah ataupun pergi ke London ke ataupun mana-mana kan, saya orang pergi di sana. Contoh waktu maghrib, naik kapal terbang sebelum masuk waktu maghrib, dan ada atas kapal terbang waktu maghrib 8 jam baru nak sampai sana, confirm dah maghrib itu terlepas. Maka kita solat hormat waktu. Allah, saya atas kapal terbang. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kalau kita ada satu keluarga tak ada. Jadi kalau sebelah ni Cina kita pegang dia kan. Ya Allah, jual malah. Itu buatlah. Nak sampai sana kena qada balik dia punya solat. Pasal apa kena qada tuan-tuan? Pasal solat hormat waktu ni dia tidak
mencukupi dua syarat. Iaitu yang pertama tidak ada wuduk, yang kedua tidak menghadap kiblat, ataupun tidak mencukupi salah satu syarat. Boleh jadi dia ada wuduk tetapi tidak menghadap kiblat. Boleh jadi dia menghadap kiblat tetapi tidak ada wuduk. Solat fardu ni dia kena ada dua syarat. Yang pertama kena ada wuduk, yang kedua kena menghadap kiblat. Maka sebab tu Rasulullah SAW pada dia nak sembahyang fardu, dia akan turun daripada unta dia, kemudian dia akan menghadap kiblat, baru dia angkat takbir Allahu Akbar. Tu sebab solat 5 waktu kena qada balik. InsyaAllah. Okey, sekarang ni kita tengok hadis yang terakhir untuk malam ini, bab salat kunut pada waktu subuh. Ini mazhab apa? Semua mazhab ni daripada hari ini. Berita dari Anas, ni hadis yang terakhir sebelum kita salat isya insya-Allah. Berita an Anas annahu su'ila aqanata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi qala na'am. فقيل له أو قنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا أو قنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا. Ini bab kunut. Berita dari Anas radhiyallahu anhu katanya, dia ditanya orang, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut pada solat subuh? Jawab Anas, ada. Selesai kan? Saya. Jadi kita letak kunut pada waktu subuh tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Orang tanya kepada Anas, siapa Anas ni? Khidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun. Ketika Rasulullah meninggal dunia, dia masih lagi menjadi khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bila aku buat satu benda, Nabi tak pernah komplain aku buat. Orang tanya dia, adakah Nabi kunut pada solat subuh? Maka jawab Anas, ada. Jadi kalau orang kata sebenarnya kunut pada waktu subuh tu tak ada, ini ada. Ada. Okey, Ustaz. Jadi makna teruskan kunut anda tanpa rasa bersalah. Boleh tak? Taklah dia ni. Dia tak baca kunut pada waktu subuh. Lepas tu dia kata orang yang baca kunut pada waktu subuh tu bodoh dan tak api. Itu salah dia. Jadi mana Tok Imam sini bodoh tak api dia. Hak makmum dia ikut belakang kunut waktu subuh pun bodoh dan tak api dia. Itu dia salah. Kalau dia kata macam ni, kunut pun tak apa, tak kunut pun tak apa, okey lah. Kita berlapang bah. Lapang kata. Okey. Kalau tuan nak ketik. Tak nak ketik, dengar kira. Kunut pada waktu subuh, dua mazhab. Iaitu mazhab apa? Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Syafi'i dan Maliki. Okey. Yang tak ada kunut apa dia? Dua mazhab. Iaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Itu basic dulu. Faham basic dulu. Ingat basic dulu. Kunut pada waktu subuh, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Tidak ada kunut pada waktu subuh, mazhab Hanafi dengan mazhab Hanbali. Boleh tak? Jadi dua lawan dua. Boleh tak? Apa basic dulu? Ingat basic dulu. Tak ni baru saya nak perincikan. Ulang sekali lagi. Ada kunut waktu subuh, mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Tak ada kunut pada waktu subuh, mazhab Hanafi dengan mazhab Hanbali. Jadi dua kata ada, dua kata tak ada. Habis selesai. Kesannya baru kita nak perinci. Hak ada kunut dulu. Yang pertama mazhab Syafi'i. Ada dalil tak? Ada. Apa dalilnya? Rawa al-Hakim fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi salat al-fajr fi ar-rak'ah ath-thaniyah rafa'a yadayhi wa yaduhu bihadha ad-du'a Allahumma hdini fi man hadayt. Hadis riwayat Al-Hakim dan dia kata hadza hadisun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Apa makna Melayu dia?
adalah Nabi SAW apabila mengangkat kepala dia daripada rukuk. Dia angkat kepala dia daripada rukuk pada solat subuh, pada rakaat yang kedua, maka baginda akan mengangkat tangan dia dan berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, sampailah hadis. Itu dalil mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya ada rukuk pada waktu subuh. Ada kunut. Ada rukuk, ada kunut pada waktu subuh. Okey, sekarang kita perinci sikit. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia ada beza sikit pada kita. Walaupun dia ada rukuk. Apa perbezaan dia? Perbezaannya, dia kata baca kunut pelan. Kita tak ingat baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Dia kata baca pelan. Boleh tak? Beza dia dengan kita. Kita baca berat, dia baca pelan. Dan lafaz dia pelan sikit pada kita. Kita baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Apa dia? Dia baca lafaz dia Allahumma inna nasta'inuka. Dia berhenti. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah Tuhanku, berilah petunjuk kepada kami seperti mana Engkau beri petunjuk kepada orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Tapi mazhab Maliki dia kata Allahumma inna nasta'inuka, ya Allah ya Tuhan kami memohon pertolongan Engkau. Itu dia benar. Dia dengan lafaz dia berlain sikit. Okay, boleh? Selesai dah. Jadi tidak ada sebarang masalah. Okey, sekarang ini mazhab yang kita tak ada. Mazhab yang ada tak ada. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dia tak ada. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu syahran fi salatil fajr yad'u ala raql wa zakwan ala ra'l wa zakwan. Kepada dia bang. Syahran thumma taraka. Adalah Nabi SAW kunut pada waktu subuh, mendoakan kecelakaan ke atas kabilah Ra'lin dan Zakwan selama sebulan. Kemudian Nabi meninggalkan kunut. Bukan dia subuh, semua salat, semua sayang. Subuh pun Nabi baca doa kunut tu, Zuhur pun Nabi baca doa kunut tu, lepas tu Asyak Nabi baca, Maghrib Nabi baca. Apa doa kunut dia? Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab ihzibhum wansurna alaihim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzibhum wansurna alaihim. Nabi doa, ya Allah ya Tuhanku, Tuhan yang menurunkan kitab dan Tuhan yang menjalankan segala angin-angin, Tuhan yang melakukan segala-galanya, Engkau musnahkanlah kabilah Ra'lin dan Zakwan. Itu Nabi berdoa. Doa. Lalah hancur kabilah Ra'lin dan Zakwan hancur. Itu Nabi itu. Summa tarakah. Kemudian dia meninggalkan. Okey, ini kataan yang dia khilaf dan para ulama. Mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali dia kata Nabi Muhammad meninggalkan baca kunut selama sebulan, kemudian Nabi tak baca. Tapi mazhab Syafi'i dia kata tak. Nabi meninggalkan laknat, tapi Nabi tetap baca kunut. Ya Allah, Engkau hancurkanlah mereka, Engkau musnahkanlah mereka. Hak tu yang Nabi tak baca lah. Tapi Nabi tetap baca, ya Allah, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah petunjuk kepada orang yang petunjuk. Dalil dia apa? Dia kata dalil dia Anas meriwayatkan mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya. Siapa boleh tulis dalil itu, tulis dalil. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sentiasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr. Rasulullah biasa baca kunut pada doa fajar, pada salat subuh. Hatta faraqad dunya, sehingga Rasulullah meninggal dunia. Riwayat siapa? Anas bin Malik. Jadi tuan-tuan, orang kata siapa baca kunut pada waktu subuh-subuh tu, tidak. Sebenarnya dia ada apa? Ada dalil. Maksud mereka kata pula, nak turut Syafi'i ke nak turut Nabi? Syafi'i tu kata Nabi kata.
Syafi'i kata, Nabi kata. Kan? Kita ada ajarkan anak kita. Anak kita beli lampu isyarat, beli buku panduan lampu isyarat kan. Dia tak nak baca buku lagi. Lepas tu dia dengan abang dia sabar dia. Dia kata ni ayah abang bagi no. Kalau lampu merah tak boleh jalan. Kalau lampu hijau baru boleh jalan. Dia pun biar kat abang dia. Abang, ayah kata kalau lampu merah tak boleh jalan, lampu hijau boleh jalan. Hang nak turut kata ayah ke? Hang nak turut buku panduan buku isyarat ni? Dah ayah kata hak ni Ayah pun ambil dalam buku panduan buku isyarat jalan raya ni lah. Imam Syafi'i pun dia kata berdasarkan hadis Nabi SAW. Dia boleh kata hang nak turut Syafi'i kan, nak turut Nabi. Itu nama dia. Kita demo marah pula jadi tuan-tuan macam tu. Cuba saya nak bagi kata ya, kesimpulannya berlapang dada. Lapang dada. Jangan kita pergi Mekah kemudian tak pergi mayang kubur. Pasal apa? Tanya dia pasal Imam tak baca kunut. Imam tak baca kunut. Tuan-tuan tanyalah orang yang pergi Mekah. Siapa bisa pergi Mekah lah. Waktu subuh rakaat yang kedua dia diri lama. Rakaat yang pertama dia diri saya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Rakaat pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakaat yang pertama waktu dulu. Tapi masa rakaat yang kedua Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Dia berdiri tu lama. Kita nak baca pun dengan Allahumma inna fiman hadith wa afina fiman afina wa fiman tawfiq wa barik lana fima a'tina. Saya pernah baca doa kunut sekali, pendek sekali, panjang sekali. Dua-dua ada. Baca kunut panjang, Allahumma inna fiman hadith. Baca kita baca tu. Kunut pendek pada Allahumma ighfirli ya Ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kunut pendek. Kunut panjang, dua-dua ada. Kunut panjang pun dan kunut pendek lagi lah kan. Kalau kita baca kunut panjang baru dia Allahu Akbar. Baru baca. Jangan tak tiba, jangan tak semayang. Tanya Pak Cik siapa tak semayang, dia kata pasal imam bayang subuh tak sah. Imam tak baca kunut. Jadi orang yang tak ngerti lah. Okey. Boleh tak? Jadi saya ulang sekali lagi. Dalil mazhab Syafi'i kata subuh ada pada waktu kunut ada waktu subuh. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu ila rukuk. Itu soalan kan? Okey, bagi saya. Ada lagi selesai? Ditanyakan orang pula, adakah beliau kunut sebelum rokok? Ditanyakan orang pula, apakah beliau kunut sebelum rokok? Maka jawab Anas, sesudah rokok dalam masa yang pendek. Orang tanya kunut tu, satu lagi saya lupa abang tadi. Mazhab Maliki tu dia beza kita macam mana? Mazhab Maliki. Walaupun Maliki dia kata ada kunut pada waktu subuh, tapi dia apa? Dia beza sikit dari kita. Kita Rabbul Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma inna mimman alim. Ini kita kan. Tapi kalau mazhab Maliki dia boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka jadi dia pada rukuk sebelum rukuk. Jadi akan mazhab Maliki dia kata kunut itu sebelum rukuk. Mazhab Syafi'i kunut itu selepas rukuk. Jadi tuan-tuan berlapang dada dalam masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah kita berlapang dada. Siapa kata beramal kunut selepas subuh, beramallah akan mazhab Syafi'i. Siapa yang tidak mau amal sampai subuh, maka beramallah dia akan mazhab Hanabilah dan juga mazhab Hanafiyah. Masing-masing ada dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlapang dada. Ketika dia sembahyang isyak 5 rakaat, hati jangan ikut.
Dia sembahyang Isyak 5 rakaat itu masalah asasi, masalah asas, masalah pokok. Masalah pokok kita tidak bertolak ansur. Dalam masalah khilafiyah kita bertolak ansur dan belakang dada. Dalam masalah anak bayang Allahu Akbar, taklah anak bayang Allahu Akbar, anak bayang Allahu Akbar. Jangan bayang tadi dah. Hak tu pelik. Kalau bayang dekat ni masalah tu masalah khilafiyah. Kita belakang dada, tak ada orang. Sebenarnya wallahu a'lam bishawab, dan jangan menyalahkan di antara satu sama lain. Masalah khilafiyah ada apa? Belakang dada. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dah soalan bab puasa bulan Rejab, puasa bulan Syaban dan puasa di dalam bulan Ramadan. Ada orang puasa 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut. Jadi saya saranan saya sendiri secara peribadi ialah lebih elok sebab berpuasa ialah puasa Nabi Daud alaihi salam. Jadi beliau berpuasa sedang sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa. Ataupun tuan-tuan kalau nak beramal, tuan-tuan beramallah puasa sunat pada hari Isnin dan Khamis. Bila Rejab dah lepas kan? Kami bulan Syaban. Jadi eloknya tuan-tuan beramal puasa sunat pada Isnin dan Khamis. Walaupun dalam puasa dah bulan Syaban, tapi kita puasa Isnin itu lebih dalil yang kuat daripada Rasulullah SAW. Nabi sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Dan bila orang tanya kepada Rasulullah kenapa kau puasa pada Isnin dan Khamis, saya kerana pada hari itu diangkat amalan anak Adam, dan saya suka diangkat amalan saya pada hari Isnin dan Khamis, dan ketika itu saya sedang berpuasa. Okey, boleh tak? Saranan daripada saya ialah berpuasalah pada hari Isnin dan Khamis. Itu dalil yang lebih sabit daripada Rasulullah SAW. Jadi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma qilli ya ghafur ya pelik sikit. Boleh tapi dia pelik sikit. Allahumma qilli ya ghafur itu lebih baik. Lebih di segi kata bahasa Arab tu lebih elok lagi, lebih afdal. Bukan kata Allahumma qilli ya afu, ya afu. Allahumma qilli ya afu. Boleh tapi dia pelik. Jangan di segi apa? Di segi orang Arab. Allahumma qilli ya ghafur itu lebih baik. Boleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira waj'alna min al-ahya'i al-amwat. اللهم احنا بالايمان وامتنا بالايمان واشفنا بالايمان ودخلنا الجنه مع الايمان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. ربنا اتنا رحمه من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.